Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita buku teks Sains KSSR tahun 6. Okey, kita berada pada muka surat 97. Hari ini kita nak masuk kepada kesan daya. Apa itu kesan daya? Okey. Kamu akan merasakan daya apabila tangan kamu ditolak oleh rakan kamu. Bila tangan kita tolak dengan kawan kita akan dapat rasa ada orang tolak kan? Perhatikan kesan daya berikut. Okay. Daya tidak dapat diperhatikan, tetapi kesannya boleh dirasai atau dilihat. Daya ni kita tak cakap, ada daya kita tak nampak. Okay, kita cuma boleh rasa. Jom kita tengok contohnya, daya mengubah bentuk objek. Okay, sebelum nampak botol, kalau kita tutup botol, kemudian kita tekan, kita bagi daya dekat botol tu, maka botol tu akan kemek. Jadi botol tu daripada besar macam ni, panjang dia jadi kemek. Maka maksudnya daya tu boleh mengubah bentuk. Okay, mengubah bentuk objek. Yang kedua, daya mengubah arah pergerakan objek. Kita tengok sebelum tu bulu tangkis tu ke sini. Bila kita pukul dia, kita bagi daya tu mengubahkan bulu tangkis tu ke arah lain balik. Maka yang kedua, daya mengubah arah pergerakan objek. Okay, yang pertama tadi dia mengubah bentuk. Yang kedua, dia boleh mengubah arah pergerakan objek. Boleh dapat ni agak mudah. Kemudian yang ketiga, daya memberhentikan objek yang bergerak. Daya ni juga dia boleh berhentikan objek yang bergerak. Maksudnya bola tengah berjalan kan, kemudian tangkap. Sebab apa? Sebab kita bagi daya kat tangan tu, kita bagi daya, kita tahan bola tu daripada bergerak. Maka daya memberhentikan objek yang bergerak. Okey. Kemudian seterusnya, daya menggerakkan objek pegun. Tadi kita objek bergerak, kita berhentikan guna daya. Dan dalam masa yang sama juga, kita boleh menggunakan daya untuk gerakkan objek. Macam mana objek tu nak gerak? Sebab kita tolak lah. Bila kita tolak tu, kita bagi daya. Jadi sebelum dia gini, dan selepas tu kita tolak dia akan bergerak. Okay, jadi dia menggerakkan objek yang pegun. Pegun tu maksudnya tak bergerak lah. Objek tu tak bergerak, kemudian kita gerakkan. Okay. Dan satu lagi adalah daya mengubah kelajuan objek. Maksudnya mula-mula kalau kita tengok game bola kan, mula bola tu sampai perlahan je, tiba-tiba sampai kat kaki seorang lagi, dia sepak kuat kan. Ataupun main bola corner kick, sepak corner tu bola tu lambung slow je, sekali bila sampai kat kaki kaki penyerang, dia sepak sekuat hati masuk dalam gol. Jadi dia mengubah kelajuan objek. Okey, jadi ingat 5 ni. Yang pertama adalah daya mengubah bentuk berubah, kemudian pergerakan mengubah arah pergerakan, kemudian memberhentikan objek yang bergerak, kemudian menggerakkan pula objek yang pegun yang tak bergerak tu, dan satu lagi adalah mengubah kelajuan objek. Okey, inilah kesan-kesan daya. Okey, jadi jom kita uji, perhatikan daya. Okey, tujuan memerhatikan kesan-kesan daya apabila belon dilepaskan. Alat dan bahan dia adalah belon sajalah. Jadi langkah-langkah, tiup belon dan pegang mulut belon dengan jari untuk mengelakkan udara terkeluar. Dia tak suruh ikat, dia suruh tiup, kemudian dia pegang. Okay. Apakah kesan daya yang dapat kamu perhatikan dalam aktiviti yang dijalankan? Bila kita tiup, kan? Jadi daya ni mengubah bentuk objek. Mula bentuk dia penyek kan, kemudian dia kembang kan. Jadi nama dia, daya ini mengubah bentuk objek. Kesan daya dia. Okay. Jom teruskan. Kemudian, dia lepaskan belon tu dan tengok pergerakan belon tu. Dia bergerak, tak balik kan. Jadi, kita dapat lihat kat sini, belon tu dia berubah-ubah arah. Dia berubah arah. Dalam masa yang sama, dia pun berubah kelajuan. Dia boleh laju kepada slow. Kan? Pada nampak kan belon tu kan? Kalau kita lepaskan macam mana kan? Dan belon tu juga mengubah bentuk-bentuk dia jadi kecil balik. Nampak? Aktiviti simple, tapi banyak benda yang kita boleh belajar daripada aktiviti ni. Jadi soalan kat sini dia tanya, jelaskan 5 kesan-kesan daya yang dapat dikenal pasti dalam aktiviti ini. Semua terlibat aktiviti tu, tiup belon, lepaskan saja. Tadi kita tiup, kita tengok baik semula. Tadi kita tiup tu mengubah bentuk objek. Kemudian kita tahan, memberhentikan, kita pegang belon tu, maksudnya belon tu kita memberhentikan objek yang bergerak, memberhentikan objek yang bergerak kan. Macam mana? Kita mula. Mula-mula kita tiup belon, mengubah bentuk objek. Kemudian kita lepaskan belon tu bergerak ke arah lain kan. Dia mula-mula dia akan slow, kemudian dia zoom makin laju. Jadi mengubah kelajuan. Dalam masa yang sama, dia berhenti. Akhirnya bila daya dah tak ada, dia berhenti kan, maka dia akan memberhentikan objek yang bergerak. Dalam masa yang sama, masa kita tiup tadi tu,
bila kita lepaskan, dia bergerak. Maksudnya daya tu menggerakkan objek yang pegun. Okey. Dan lepas tu kita dapat lihat dia mengubah arah. Dia ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana kan. Jadi dia mengubah arah. Jadi kelima-limanya ada. Jadi kalau dia suruh jelaskan 5 kesan daya, kita sebutlah daya menggerakkan objek pegun masa kita lepaskan belon. Daya mengubah arah bila belon tu terlepaskan. Daya mengubah bentuk. Belon tu mengubah bentuk masa kita tiup dengan masa lepas kita tiup tu dia mengubah. Jadi kita jelaskan macam tu lah. 5 kesan daya yang kita baru belajar tadi. Simple saja. Okay, nampak tak? Simple je aktiviti tapi banyak kita boleh belajar. Okay, yang kedua, lakarkan pemerhatian kamu pemerhatian tentang keadaan belon dalam jadual seperti yang berikut. Okay, jadi kesan daya dan keadaan belon. Okay, contohnya kesan daya, daya mengubah bentuk objek. Jadi keadaan belon mengembang apabila ditiup. Contoh kan, daya mengubah arah objek. Kedua, iaitu belon mengubah arah pergerakan dia. Daya memberhentikan objek yang bergerak. Apabila udara dah tak ada, apabila udara dah habis, maka belon tu berhenti. Kan? Daya apa lagi? Daya mengubah kelajuan objek. Apabila dekat sini kita tulis keadaan belon dia semakin laju pada mulanya dan semakin perlahan apabila dah nak habis angin tu kan. Macam itulah lebih kurang awak boleh jawab macam itulah. Jadi itu 4 contoh. Dan satu lagi apa tadi? Daya mengubah bentuk, daya mengubah arah, daya mengubah kelajuan, daya mengubah daya memberhentikan objek yang bergerak, dan lagi satu adalah daya apa? Tadi yang tertinggal. Daya mengubah arah, mengubah bentuk. Bentuk dah, memberhentikan objek yang bergerak, yang mengubah kelajuan, semua dah. Okey, semua dah lah tu. Okey, jadi awak boleh isi kat sini. Ikut je yang macam contoh kat atas. Okey, jadi kuis kat situ dia tanya, pilih pernyataan yang benar tentang daya lah. Okay, objek yang sedang bergerak terus bergerak sehingga daya memberhentikannya. Semua objek bergerak dan akhirnya akan berhenti. Mana satu? Jawapan dia yang atas lah yang betul. Objek sentiasa akan bergerak je sehingga ada daya berhentikannya. Mana ada daya berhentikan, cikgu? Kan belon tu kan dia berhenti sendiri sebab gas dah habis. Jelas bila gas tu dah ataupun udara dia dah habis, maka dia berhenti disebabkan ada daya keliling yang tahan dia. Sebab tu dia terberhenti. Itu contoh. Jadi soalan dia ayat pertama yang betul lah. Daya sedang bergerak dan terus bergerak sehingga daya objek yang sedang bergerak akan terus bergerak sehingga daya memberhentikannya. Itulah jawapan dia. Okey. Info klik. Okey, pergerakan lapisan bumi menghasilkan daya tolakan pada air laut dan menghasilkan ombak yang kuat yang bergerak ke arah kawasan darat. Okey, daya tolakan yang kuat daripada ombak laut menolak pelbagai objek di darat dan memusnahkannya. Ini contoh dia macam tsunami lah. Dalam kita punya tanah ni tiba-tiba ada daya bergerakkan tanah di bawah dasar laut, maka air akan ternaik dan lepas tu air itu akan menghasilkan ombak. Ombak pun bergerak ke darat dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang tsunami. Okay, dah habis dia tolak semua. Kalau dulu ada kes tsunami kan. Inilah sebab dia pelat tektonik ataupun tanah ni dia bergeser, dia ternaik sikit menyebabkan air kat atas dia melimpah ke darat. Itulah. Okay, daya. Okay. Pergerakan lapisan bumi, daya tu. Daya kat bawah je tapi sebabkan air dekat atas habis dia bergerak menghasilkan ombak ke bumi, ke bahagian darat lah. Jadi ini berangkumi 6.1.2 dan 6.1.3. Sampai situ dulu berkenaan dengan daya. Pada kelas akan datang kita akan masuk kepada satu lagi berkenaan dengan daya lah, iaitu daya geseran. Kita nak kenal apa tu daya geseran. Jadi hari ni cukup dengan kita tahu 5 kesan daya. Jadi saya harap awak dapat ingat kesan-kesan daya ini dan dapat praktikkan kalau nak buat eksperimen belon tu kat rumah pun boleh. Tapi biasanya kalau buat tu hati-hatilah. Kadang kita buat gitu nanti air liur tu keluar kat belakang. Kan geli je orang tengok. Tapi kena hati-hati. Nak tiup pakai pam kaki pun boleh, pam basikal pun boleh kan. Kalau tiup pakai mulut memang sabarlah kalau air liur tu keluar kan. Sebab saya dah buat aktiviti ni banyak kali, seronok Jadi sampai situ saja. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang dengan tajuk daya geseran. Teruskan subscribe dan jangan lupa nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.